Al-Fatihah. Subhanallah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa kafa billahi syahida. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Amin amin summa amin. Fa'amma ba'd. Ahli Jabatan Kuasa Surau, wakil muslimat, wakil pemuda, staf di MBI ini, Adik Zakir Muhammad Ali dan Kiam Bariza dalam perdagangan, saudari Suzi, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada tengah hari dan petang ini kita boleh bersama untuk menyambung kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak mengikut acuan dan kurikulum Islam, pada muka surat 140 dan 141. Sebulan yang lalu kita telah belajar di antara punca berlaku gejala sosial, masalah akhlak di kalangan komuniti kita, termasuk negeri Selangor kita dan negara kita Malaysia ini, adalah berpuncakan daripada punca-punca yang banyak. Kalau disusun, dikira, dihitung daripada gejala A sampai gejala Z. Keruntuhan akhlak, ketimpangan moral ini daripada A arak sampai Z zina, di dadah, A rempit, macam-macam. Dan yang berlaku itu ada di kalangan anak remaja Islam. Malang yang banyak penghuni kepada pusat serenti itu kulit sawo matang macam dengan kita. Bukan kata Chinese Indian tak ada, tapi banyak Malay Muslim yang merempit, banyak kes gejala sosial. Jadi kita belajar ini untuk kita paling tidak meminimumkan kadar peratusan gejala sosial dengan mengisi masa terluang anak-anak dengan perkara yang berfaedah dan bermanfaat. Kita kupas punca yang keempat. Dulu punca kemiskinan yang menyelubungi setengah-setengah rumah. Kemudian selepas daripada itu an-naza' wasyaqaq bainal aba' wal ummahat, perselisihan dan pergaduhan di antara ibu dan ayah. Punca yang tiga, halut talaq wa ma yushibuha min faqrin, kes talak, hal ehwal keadaan situasi halatut talak, percerai suami isteri. Fenomena ataupun kes punca-punca berlaku gejala sosial antaranya bersebabkan kepada kes talak, berpisah suami isteri, wa ma yushibuha min faqrin, yang boleh juga membawa kepada kefakiran, masalah ekonomi. Yang ni panjang lebar kita cerita tentang broken family ini, tentang penceraian dan tanggungjawab isteri, tanggungjawab suami, dan langkah yang perlu dilakukan sebelum menceraikan isteri. Itu pertemuan yang mutaakhir hari itu, dan kita sempat sebut pada sebulan yang lalu juga, di samping kaedah teknik menghantar wakil bagi lelaki, wakil bagi kumpulan perempuan tadi, sama ada melalui keluarga ataupun melalui paik pejabat agama. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, utuskanlah hakim, wali ataupun delegasi daripada ahli keluarga suami dan ahli keluarga isteri. Kalau tidak, kat mahkamah mungkin ada kaunselor yang bertauliah.
Tujuannya supaya mengislah, mendamai, memperelok dan tidak bercerai. Ada 4 kaedah kan, bagi nasihat, hijrah, boikot pulau ataupun kita panggil apa dia? Pulau, boikot, sisihkan dia. Okey, dari sudut jiwa, wahjuruhunna, kemudian wadribuhunna, pukul. Lepas tu baru menghantarkan wakil. Kalau tidak boleh juga, maka bercerailah, jalan yang paling tuntas dan pantas. Tapi anak-anak akan dapat resiko secara langsung ataupun tak langsung kalau tidak ikut kepada step yang telah diajar tadi. Tak bagi nasihat, kadang-kadang tidak berkomunikasi cara yang betul. Komunikasi pun melalui bibik. Macam mana kita bercakap hanya melalui adik, sedangkan isteri kita depan rumah, bagaimana dari sudut perasaan dia. Kalau 4 hari kita rasa rumah itu sudah gelap masa depan, apatah lagi 4 tahun. Macam faham je kakak. Ini bukan isu tu tapi banyak-banyak kes begitu kan. Bukan soul saja, macam-macam orang kan Allah uji hadirin dan juga hadirat. Iaitulah sebelum nak bercerai itu ada langkah yang diajar oleh agama. Dan punca yang keempat selain daripada bercerai ini, iaitulah al-faraghul ladzi yukhayyimu ba'dul buyut, masa lapang yang mempengaruhi waktu anak-anak ketika usia belasan tahun. Dan kita telah baca nas ini separuh, bulan depan artinya bulan inilah kita sambung pada nas yang berikutnya. Jadi ustaz nak sambung pada rangkap yang ketiga yang tak ada kitab boleh dengar. Antara gejala-gejala asasi yang biasanya membawa kepada penyelewengan anak-anak ialah tidak mendapat faedah dari masa lapang yang mempengaruhi anak-anak. Masa ini pun telah kita kupas sampai Allah bersumpah demi masa. Wal as, demi asar. Demi masa, in the time. Dan banyak Allah bersumpah orang yang, kalau dalam surah Al-As ini orang semua rugilah. Walaupun MBI untung, tapi kalau kita tak ada ciri yang 4 ini, kita rugi. Walaupun dianya mungkin rugi, nampak MBI, tapi dia untung. Semuanya bergantung kepada dimensi agama. Itu dalam niaga. Kita sendiri keluarga yang rugi. Semua jenis manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. So tuan-tuan ni tak rugilah. Walaupun bukan jusa, bukan CEO, gaji 3,500. Mereka 35,000. 10 kali ganda lebih banyak daripada kita. Tapi kalau tak beriman, rugi. Tuan-tuan beriman, wa amilus solihat, beramal soleh. Ni amal soleh lah ni, dengar kuliah. Tunggu ustaz datang. Ustaz pun sama untuk bagi kuliah. Kau ingat ustaz datang jauh sampai 55 minit ni untuk berpocor-pocor kat sini. Berzumba dan berkaraoke tidak. Dan baca ayat, baca hadis, bertazkirah, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ni amal soleh. Wa tawassaw bil haq, saling berpesan-pesan dengan kebenaran. Pesan kakak, tutup aurat elok-elok, jangan ikut trendy sangat. Jangan ikut trend semasa, tutup aurat untuk berfashion, untuk agama. Tutup cara patuh syarak. Kita pesan, jom kita solat awal waktu, jom kita puasa sunat. Walaupun bukan hari Isnin, hari Khamis, sempurna bulan Rejab ni, Rabu pakak-pakak kita puasa, memperbanyakkan qiyam, zikir, sebab kita ni dah nak masuk bulan Ramadan. Ajak orang ke arah kebaikan, pesan kepada kebaikan. Wa tawassaw bil haq. Al haq tu itba'u kitabillah, mengikut kitab Allah. Quran kat belakang ni tuan dan juga puan, perlu kita ikut kitabullah. Wa itba'u rasul, dan ikut sunnah Rasul. Itulah yang benar. Apa makna benar? Itba'u kitabillah, ikut kitab Allah, Quran, wa sunnati Rasul, dan sunnah Rasul, ikut hadis. Kadang-kadang kita pun confused. Dia cakap macam benar, Tok Guru cakap macam tak benar. Zakir cakap mentang-mentang dia bukan ustaz, macam tak benar. Ustaz cakap macam benar. Tak. Ustaz cakap pun mungkin tak benar kalau tak ikut Quran dan hadis. Zakir dia bukan ustaz tapi benar kerana dia bercakap itu benar ikut Quran dan hadis. Tu benar tu apa dia kak? Kan kita tak tahu, macam betul dia cakap. Dia cakap macam tak betul. Dia ditalwis oleh iblis, dimanipulasi ataupun dieksploit isu percakapan, nampak macam benar. Padahal tak benar. So nak tahu benar tak benar ni, ikut ta'rif. Itba'u kitabillah, mengikut kitab Allah. Wa sunnati Rasulih, sunnah Rasulullah. Itulah benar. Siapa pun berkata.
Ali punya pesan Zakir and the gang, unzur ila ma qala, lihat siapa ataupun apa. Ma ni siapa ke apa? Ma, what or whose. Ma Zakir ajar Arab, sekolah Arab dulu kan. Unzur ila ma qala Muhammad Ali. Dapat TYT Melaka. Itu Datuk Wira Muhammad Ali Rustam. Ni Muhammad Ali MBI. Ni tuan. Ma apa dia? Ma ni whose ke ataupun what? Ma. Apa dia? Kuat sikit. Siapa? Wrong, salah. Kalau siapa, whose, man. Man, siapa? Man anta, who are you? Siapa kamu? Kalau ma haza, apa ini? What is this? Ma ni apa? Jadi dia kata unzur, tengok. Ma qala, apa yang dia kata. Wala tanzur man qala, jangan kamu tengok siapa yang berkata. Bezanya ma, kita tengok apa yang dia kata. Kita sekarang ni tengok siapa yang berkata kan. Siapa yang berkata dulu. Kalau dia kata kumpulan kita, betul. Walaupun dia kata tu tidak hak. Ini salah sebenarnya. Dalam agama, tengok apa yang dia kata. Jangan tengok siapa yang berkata. Kita tukar. Tengok siapa yang berkata. Kalau dia musuh politik kita, walaupun dia bercakap, apa dia cakap tu memang betul. Ikut Quran dia, dah jadi tak betul. So, cuba ubah sikit. Bukan dalam bersiasat saja, dalam apa saja. Kan dia musuh kita. Kita tengok musuh kata semuanya salah. Dia kawan kita. Apa yang dia kata semua betul sebab dia kawan. Padahal kawan tadi kawan makan kawan pun ada. Kawan kata benda itu hak ke batil. So tengoklah, Quran kata, hadis kata, walaupun dia musuh kita, itulah hak. Walaupun dia kawan kita, tapi dia berkata lawan daripada Quran dan hadis. Dia kawan saya. Dia kata arak itu halal. Dia kawan saya tahu. Musuh pula kata arak itu haram. So kita tengok apa yang dia kata. Dia kata ikut Quran, itulah betul. Betul Ali kata sekali lagi, Zakir, unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Lihat, dengar, patuh, buat, ambil manfaat ma qala, apa yang dia kata. Wala tanzur, jangan kamu tengok sangat siapa yang berkata. Ambil sedikit pengajaran. So kita berpesan-pesan dengan hak dan dapat hak, wa tawassaw bil haq, saling berpesan-pesan dengan hak. Benar tu apa dia? Ikut Quran, ikut hadis. Tak ada rasanya pengkuliah datang ni, jom kita ada pesta boger dekat Johor minggu depan, ikut ustaz ustaz jadi ketua dia. Jom kita pergi ramai-ramai. Itu ustaz gila babi namanya. Maaf kasar sikit, babi gila pun tak buat macam tu. Itu ayah-ayah peng kot, ajak orang berzina, nak diajak supaya tutup aurat tadi, solat berjemaah, puasa sunat. Ini semua berpesan-pesan dengan kebenaran. Akhir sekali kakak orang tak ugi wa tawassaw bis sabr, saling berpesan-pesan dengan sabar. Sabar ya kakak. InsyaAllah ganjaran untuk kakak Firdausi. Dapat di sana, di ukhrawi sana dapat namanya syurgawi. Dan syurgawi itu hak paling tinggi, namanya Firdausi. Kakak kan nampak suami namanya Abang Aus, nama Firdaus. So kakak pun masuk syurga Firdaus. Sabar ya kakak ya. Hamba kita tahu dia sabar. Kalau kakak tak sabar, lebih baik pakai teknik rebonding. Bergebang rambut. Ini tutup semua sekali. Kalau tak sabar panas. Nak pakai nak tuduh, kena tutup. Panas, rimas lah rimas. Keluar gelap, balik gelap tu. Duduk seremban tu. Ada orang kerja KL lah, duduk naik komuter kau naik apa, dekat Seremban kau ada juga apa. Jadi subuh tengah jalan. Sekarang ini 6.19, 6.20 subuh. Kalau pukul 6 dia keluar gelap, balik 7.30. Keluar gelap, balik gelap. Dalam keadaan tutup rapat. Rimas kita ni pun rimas ni. Zakir pernah bertuduh? Jangan jadi bertuduh. Itu geng sajak. Lain. Itu golongan kunyit, geng kunyit. Anda pernah bertuduh? Rimah kita rasa rimah. Dia tuduh 24 jam, kalau 12 jam, 16 jam. Sabar kakak. Okey. Keluar pagi, balik malam. Kadang-kadang sampai malam. Ni jangan lupa lirik. Tanya Pak Nen.
lirik lagu Ramli Sarip. Aku pun dah tersalah lirik. Tapi nak bagi tahu macam tu kan. Suara dia kan sama. Suara tu tapi sama. Keluar pagi balik petang pula dah. Tu lagi salah lirik dia. Marah Datuk Ramli Sarip. Nak bagi tahu je, keluar pagi balik malam. Keluar gelap balik gelap ni. Ni tutup aurat sama sekali. Sabarlah kak. Kerana seurat rambut yang kita nampakkan pada ajnabi, Nabi nampak dalam peristiwa Mi'raj. Isra Mi'raj tu pun dah lama ni. Hari ni 25 ke 24 Rejab 27 dah Isra Mi'raj lah. Hari ni 24. Confirm lah 24, 25, 26, 27 Isra Mi'raj. 27 Rejab kan. Tuan dan juga puan, Nabi nampak dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ada 10 gambaran wanita. 10. Saya sebut satu saja. Antara 10 gambaran wanita itu, seorang wanita yang ariyatun. Ariyatun yang bogel. Maaf ya. Dari akhirat nanti kita datang sebagaimana kita datang, begitulah kita kembali. Sebab itu kita sebut min aina wa ila aina wa limaza hahuna. Dari mana kita datang, ke mana kita lepas daripada ini, dan kenapa kita berada di sini. Min aina. Ni mudah saja ni. Min dari, aina mana. Walaupun nama kakak ada nama ni. Kak Aina tu. Nama dia Kak Aina. Ada orang nama Puan Aina. Aina tu makna di mana. Min aina, dari mana. Wa ila aina, dan ke mana. Dia tanya ada dua. Kita datang dari mana dan ke mana. Wa limaza. Limaza tu why. Limaza, kenapa. Limaza hahuna, kenapa kita duduk di sini di dunia. Ada 3 jawapan. Kita datang daripada Allah, kepada Allah kita kembali, dan kita duduk di sini untuk ubudiah. Allah buat kita ini limaza. Bukan untuk kerja semata-mata, bukan untuk makan, tapi untuk ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey? Sampai kita datang dari mana, kalau kita tahu ke mana kita nak pergi dan kenapa kita duduk di sini, barulah jadi baik sikit. Nak lara sikit, jangan lupa solat. Kita nak lalai sikit, jangan lupa baca Quran, jangan lupa tutup aurat. Kenapa? Kita tahu, iaitulah kita akan ke sana, ke alam barzah. Ada dulu Subki Latif rasanya, penulis dalam harakah, telah kembali ke rahmatullah. Dia buat rasa, ustaz pun tak tahu sebab anak Kelantaniun, ustaz anak jati Kelantan. Dia rasanya Jawa, min koprosana ila koprosini. Macam itulah lebih tu orang tulis dia lagi ada. Jadi kita ini dari tanah kita datang, ke tanah kita kembali. Bagaimana kita datang dulu? Ada pakai tudung tak? Ada pakai blazer, ada pakai kopiah, ada pakai baju koprak ni? Tak ada. Riyatun, bogel. Kita datang dalam keadaan tanpa pakaian. Kalau kita nak belajar sedikit keinsafan diri, kalau kita tinggi macam mana pun, cuba kita tanya dia datang dari mana. Dan lepas ni dia nak ke mana. Kalau dia boleh touch, dia boleh sentuh hati dia begitu, dia tidak akan sombong, bongkak ego dan action sangat hidup di dunia ni. Walaupun dia raja, dia datang daripada tempat yang sama. Maaf, tempat namanya tempat keluar peranakan ibu tu namanya Farash. Satu kublun, satu dubrun. Tak ada dia raja kena mulia dah. Keluar melalui mata ke, tinggi sikit, melalui mulut ke, itu muntah melalui mulut. Itu badang, makai muntah hantu, boleh angkat besi. Urat benda, urat dawai, saya tulang besi, badang tu, maka muntah hantu. Dak, dia takkan keluar melalui mulut. Raja, PM, apa saja melalui saluran air kencing ibu tu. Maaf ya tuan-tuan, sama macam mana? Tak ada persalinan red carpet, yellow carpet, red umbrella, ataupun ada terus baju kuning, terus baju merah sebab dia menteri. Tak, tanpa baju dan pakaian. Situasi sama, menangis. Semua menangis. Tak ada dia lain-lain. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, harap diampun. Segala titah perintah tuanku berada atas batu jemala patik. Ampun tuanku. Tok Bidang pun tak akak sembah ketiga itu. Mandi keadaan suasana, wah, nangis, jeri. Jadi kalau kita datang dalam keadaan sama, situasi sama, tempat sama, untuk apa sama kita berbangga? Kita berbangga ni untuk apa sangat? Jadi itu untuk orbit kehidupan seorang raja, seorang hamba, dia boleh kembali humble saja. Nama pun hamba. Hamba Mak Saleh. Kalau Kelantan, hamba. Tok Guru dia guna bahasa hamba aja. Kita tak panggil Datuk Seri, marah. Apa pocik. Ai Datuk tahu. Dia terbeliak mata macam naga. Terkejut kita duduk tengok kuliah. Sebab kita panggil pocik. Duk panggil dia Datuk. Pok tu baguslah.
Pok tu mulia tau. Jangan orang panggil pok cik ni kita rasa hina. Pok lah pok. Kan Pak Lang, Pak Su, pok saudara. Ayah kita mati. Kemudian ada adik-beradik dia, semua kita bahasa. Ayah Long, ayah Cik, ayah Su. Bapak kita juga. Dia panggil Pak Long, Pak Ngah, Pak Cik. Ni dia marah. Apa Pak Cik, Pak Cik, Pak Cik? Ai Datuk Seri tahu. Terkejut kita. Maaf Datuk Seri. Dia bangga kerana Datuk Seri. Mentana ada Datuk Seri, yang tu pula tak panggil Puan Seri. Yang ni Tan Seri. Yang ni Timbalan Menteri. Dan saya Yusri. Tapi dia ada orang kita panggil Datuk Seri. Ustaz tak payah panggil lah Datuk. Tak payah panggil lah. Dia marah kita panggil dia Datuk. Panggil Pak Cik je. Hak ni pula marah kita panggil Pak Cik pada Pak Cik tu. Uncle kita mulia. Itu pun dari sudut ada orang bangga kerana status kan. Bukan semua begini. Ada orang Datuk Seri tu sampai kita panggil Datuk. Ustaz tak payah panggil Datuk, segan saya pada Ustaz. Ustaz lagi banyak ilmu. Panggil uncle tak apalah. Hak tadi. Hak yang kedua. Hak yang pertama tadi. Pak Cik apa khabar? Dia beluk mata tu macam dragon. Oh Cik, I dapat Datuk tahu bulan lepas. Terkejut itu. Apa mu tak gantung saja Datuk kat sini? Cerita apa dia ni Zakir? Kita datang tempat sama, suasana sama dan juga situasi sama. Kalau dia ada rasa begitu, rasanya tak sombong sangat. Dia jadi sombong macam Kamal Atatürk tu. Sampai bumi pun tak terima. Punya sombong, bongkak ego. Iaitulah di Turki tu, Kamal Atatürk. Sampai sakitnya begitu hina, sampai busuk berlaku pendarahan dalamnya, tapi tak ada pun boleh ubah rawat dia. Punya panas sampai kena letak dalam laut. Tu anda juga apa? Kubur sampai kubur pun tak terima dia. Tanah pun tak terima. Duduk dalam museum aja. Duduk Kamal Atatürk, sekular punya pemikiran. Bapak sekular di Turki. Cerita apa dia ni? Watawassaw bis. Sabar ya kakak ya. Sabar dengan kuliah sampai 1.45. Sabar kak. Sabar baca Quran aja, sabar. Watawassaw bis sabr. Jadi banyak cerita tentang orang yang rugi dan orang yang tak rugi, tapi temanya wal as, demi asar, demi wasa, demi waktu. Sampai Allah kata wal fajr, demi fajar, kan? Wad duha, demi waktu duha. Masa ini sampai Nabi kata rebutlah 5 masa sebelum tiba 5 masa yang lain. Ini pun ada dalam lagu Raihan. Irtanim khamsan qabla khamsin, rebut 5 sebelum 5. Di antara 5 tu kakak telah berlalu 4, berlalu 3, berlalu 2, berlalulah sudah masa muda. Kau rasa muda lagi? Muda Suzi je. Lepas ni pun insya-Allah puan. Cik ni cik. Ataupun umur lah umur. Kakak bukan PC tahun depan. Ada PC tahun depan. Memang betul tak ada jenis berumur sikit. Ni Nurul Hidayah. Nak letak sama aja. Comel-comel ni. Nurul Hidayah. Mana cahaya petunjuk. Umur berapa Hidayah? 40? 42? Nampak macam 32 lah. Bagi muda sikit. Supaya bulan depan mari sekali lagi. Kalau nak kata nampak macam 62, confirm bulan depan tak ada. Okey, kakak, adik, ustaz 50. 42. Tua lah ni kak. Kalau kira umur ni asal kot. Kau umur Fajar lagi. Fajar tu bayi. Kau waktu Tuhan rasa. Zuhur mungkin 30. Dia ada umur kita ni dah asal. Ustaz ni nak masuk maghrib, lepas tu insya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So kita ini yang muda ke, yang tua ke, ajal maut dia tak kira sangat. Kadang-kadang hak muda dulu, kadang-kadang hak tua dulu. Jadi ceritanya telah berlalu masa muda. Kalau apa kita umur 42 kakak, tak ada dah. Dia pemuda ni ikut takrif Kamus Dewan Bahasa 18 hingga 40. Kalau ustaz nak ambil calon ketua pemuda tak boleh. Sebab apa dia? Umur 50. Kena ambil naik presiden. Ataupun timbalan. Itu dari sudut akta lah. Pemuda. Orang ni mungkin muda lagi. Tak apa-apa pun. 40 tak apa lagi. Umur berapa lagi? 28. Ni pemuda. Kita penua. Ni penua, ni pemuda. Jadi berlalu. Ataupun kalau ada lah 5 benda itu berlalu sudah masa muda. Dia panggil apa dia? Syababika qabla haramika. Jadi gebuk masa muda sebelum tiba masa tua. Firarika ni kaitan dengan pelajaran kita.
Masa kita kan, masa lapar yang mempengaruhi masa anak-anak. So rebut masa firarika qabla syaghalika, masa kosong, masa lapang sebelum tiba masa syaghal. Masa kerja, masa sibuk. Arab kalau dia sibuk Suzi, dia kata ana masyghul jiddan. Ana masyghul jiddan. I am very busy. Masyghul. Sampai kalau orang sibuk, jangan kita sibukkan lagi. Tengok situasi, bos tu sedang sibuk, jangan kita nak pergi lawak-lawak. Kelak kita kena penampar adik dia. Kena tengok, kalau orang sibuk, jangan disibukkan. Waktu dia senyum je, bolehlah nak minta cuti. Waktu dia muka macam sarjan galok tu, banyak nak fikir, tua-tua nak pergi minta cuti, dah lah minggu lepas cuti. Kena juga 5 apa dia? Bukan 5 hari, 5 dah kat ABP je. Oh, jadi cerai. Jadi kena sibuk ni jangan disibukkan. Tengok situasi. Itu pun komunikasi lah. Jadi masa kosong sebelum tiba masa sibuk. Masa terluang sebelum tiba masa busy. Kakak tak terasa, abang tak terasa, ustaz tak terasa. Kalau kita diberi amanah baru kita terasa. Macam ustaz terasa. Kalau cikgu aja. Jadi penceramah bebas ada 2 taliah, Jaiz dan Jawi. Punyalah sibuk rasa macam tak ada masa. Sungguh 31 malam kuliah. 6 bulan Februari 21 malam. Tu maghrib. Subuh. Cikgu juga. Dah orang lain. Balik pukul 2.30. Relax. Sebelum besok pula. Dah kita bergegah untuk pergi kuliah maghrib lah, kuliah duha lah. Rasa sibuk. Allah sibuknya. Kalau macam Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Kazim Alias, bukan kuliah dia 50 kali dalam sebulan. Kita kalau 30 malam 30 kali, campur subuh campur zuhur 40 45, rasa tak ada masa dah. Orang kuliah 100 kali, macam mana dia dua? Ana pernah buat kuliah ceramah waktu-waktu dulu lah, waktu masih strong lagi, 7 sesi kuliah sehari. Balik pening, kebetulan cuti Jumaat kuliah subuh. Kemudian ada ceramah di sekolah ni 8.30. Kemudian lepas pada sesi yang kedua 10.30. Kemudian tazkirah Jumaat, kebetulan hari tu pula. Lepas tu petang tu pula, petang lepas asar, malam tu pula kuliah maghrib. Lepas daripada tu forum pula. Lapar. Tapi jangan buat selalu. Kalau buat selalu orang Kelantan panggil habis gas. Habis gas, tak ada suara. Nak sibuk, ada sibuk. Ni sibuk apa? 2 bulan sebelum tu boleh jemput. Suzy jemput sebulan sebelum. Untuk ingatan kita tahu bulanan 2-3 hari sebelum. Cuba sebut esok nak kuliah, jemput Ustaz Wadi Anwar ataupun Ustaz Abdul Samad MA. Bila nak kuliah besok? Zaki kata esok ada kuliah, boleh tak jemput? Ni memang tak profesional lah. Jemput orang terkenal macam tu esok. Bukan 2 bulan, 3 bulan. Ustaz Azhar itu waktu dia tak dulu, kena 6 bulan, 7 bulan, setahun sebelum. Fenomena Ustaz Azhar itu 70,000 satu padang fursa buat ceramah. 70,000. Ustaz UAI apa dia Suzi? UAI Ustaz Azhar Idrus. UIA Universiti Islam Antarabangsa. Ni UYA Ustaz Yusri Arifin. 70,000. 70 orang belum tentu. Nak bagi tahu tak? Masuk. Rasa sibuk tau. Rasa sibuk ni. Baru kita jadi penceramah bebas, tak sampai di Nusantara lagi. Kalau kita tak belajar, tak mengajar satu malam kan. Satu malam tak ada kuliah. Tak ada kuliah, melompat anak. Yes. Anak melompat. Ustazah pun melompat juga. Yes. Apa? Habis tak ada kuliah malam ni. Bolehlah family day, dinner dan seumpamanya. Boleh bawa. Baru kita terasa, ya Allah, masa kita dicuri. Tapi nasib baik yang mencuri masa ialah agama. Tapi Ustaz Gora ni Ustazah, di samping daripada Ustazah Roshita binti Yusuf, selain daripada awak, saya ada isteri yang kedua saya. Terkejut dia. Siapa isteri kedua saya? Jemaah di masjid dan surau. Nasib baik dia faham. Prioriti kita lepas dia jemaah. Kalau dia tak lepaskan kita tiap-tiap malam, macam-macam lah, nak pergi window shopping lah, itu ini kan. Tapi dia support kita, dia uruskan semua, kita pergi menyebarkan ilmu. Nasib baik. Itu pentingnya saya kira. Ni kembalilah kepada cerita benda dia. Macam Ustazah Simi Roshita punya cerita dah. Dan kita sendiri terasa, dua-dua jadi cikgu, patuh kuliah sikit, dah terasa kakak betapa berharganya masa yang terluang.
Kalau tak percaya, kakak dilantik jadi pengurusi ke, jadi menteri lagi lah. Kena tengok dia punya jadual tu nak berjumpanya payah. Bukan sombong, tapi dek kerana masa ni untuk pecah tanah, macam ni rasmi, macam ni meeting, tak ada masa. So kita dia macam ni, kaki ni silang kat bawah. Hai puahnya peten ni nak main gapo lah. Main haji 15 paped dah. Belagoi ke sepila, belagoi ke sepila tahu ke kaki menet dah. Main belagoi cengkerik, main snooker, main wah, main gasing. Habis nak main gapo pula dah. Puah. Maaflah kalau tak faham, translate balik. Ana Kelantaniyun. Puah sampai begitu sekali. Tak tahu nak buat apa segala jenis. Punyalah tak ada rasa masa tadi Nabi suruh rebut. Kalau betul dia ada tanggungjawab, Imam Hasan Al-Banna kata, apa dia? Al-wajibatu aksaru minal awqat. Kewajipan, responsibility dia bagi. Amanah itu kewajipan yang kamu ada, wahai ayah, wahai ibu, wahai keluarga, wahai pemimpin, wahai hamba, lebih banyak daripada waktu yang kamu ada. Ulang balik Muhammad Ali. Al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajipan lebih banyak daripada waktu yang kita ada. 24 jam tu tak cukup. Kalaulah dia tahu kewajipan dia, dah anak-anak 7. Kalau kamu tahu kewajipan nak main haji macam mana, anak tak pandai ikhra. Ajar seorang setengah jam, dah 7 orang. Kena pula lemah tak kata benar. Ingat kau tabarakalladzi baru tabah. Habis masa begitu lah. Tu baru nak ajar Iqra 1, nak habis Iqra 6. Baru nak suruh ngaji, lepas tu nak suruh baca kunut, nak suruh pandai Al-Fatihah. Betul kewajipan kita lebih banyak daripada waktu yang kita ada. Cuma sebab kita tak ada kewajipan, buat ignore aja. Anak mengaji ke pandai ke tak nak, yang tu puahnya hari ni nak skodeng awit mana pula. Jangan sampai begitu. Rebut antara je masa kosong sebelum tiba masa sibuk anda. Mungkin kalian sudah tidak ada, ataupun mungkin masih ada, tapi Ustaz dah tak ada. Masa muda tak ada, masa kosong tak ada lah, nak lepok-lepok tak ada sangat. Sihatika qabla maradika. Yang 3, masa sihat sebelum masa sakit. Ini separuh. Separuh sihat, separuh tak sakit. Sihat jugalah tu. Separuh tak sihat, separuh tak sihat. Aku pun pening bahasa. Separuh sihat, separuh tak sihat. Ataupun ada yang sihat, ada yang segar, macam-macam. Tak semestinya dia muda, tak ada sakit macam-macam. Sakit pangkar rahim, sakit gaut, sakit jatuh, sakit asma, sakit macam-macam sakit lah. Kalau pun tak ada, kalau lah berlalu 3, Ustaz ada sakit, ada gaut sikit. Muhammad Ali ada sakit apa? Jangan sebut sakit hati ni, kuliah Ustaz sudah. Ada sakit, ria betul-betul. Ada tak ada? Alhamdulillah, Allah masyfika ya akhi. Tapi kena jaga. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Apa dia? Al-wiqayah khairun minal ilaj. Masalah kata prevention is better than cure. Mencegah lagi baik daripada merawat. Yang duk sedak tak ada, cek. Ni sebab sebelum Covid 2020, cek, ya Allah. Moga-moga lah. Abang bersama bang. Abang baju hitam, sihat sejahtera ya. Ada respon. Okey. Hadirin sidang jemaah. Yang keempat, selepas masa sihat, apa dia? Rina rika qabla faqrika. Masa kaya kamu sebelum tiba masa fakir. Yang ni bagi orang yang kaya, Allah uji dia gulung tikar ataupun bankruptcy ataupun muflis. Kalau tidak pun dulu dia niaga untung laba. Sekarang ini hutang pun tak boleh bayar. Mungkinlah, mungkin. So kalau kakak terlepas, dulu kakak kaya kan, sekarang poor man. Dulu rich man. Dulu muda, sekarang tua. Dulu ada masa, sekarang tak ada masa. Sebab kena jaga MPI ni jadi CEO, contoh tak ada. Kemudian masa apa dia lagi? Macam tak ada respon je, tua-tua tak seronok lah macam ngajam. Kakak muslimat bagus. Kakak ulang balik kakak sebelum aku tanya dah berdiri atas kursi. Masa muda sebelum tiba masa tua. Masa kosong sebelum tiba masa sibuk. Masa kaya sebelum tiba masa papa. Satu lagi, masa pandai sebelum tiba masa sakit. So kalau berlalu 4 ni, kakak masih ada satu. Namanya hayatika qabla mautika. Masa hayat, masa hidup sebelum tiba masa mati.
Jadi don't give up forever and ever. Kerana Allah bagi ruang. Nabi kata rebut 5 sebelum 5. Kalau pun kita dah ada sakit, kalau pun kita dah tak kaya, kalau pun dah tak ada masa kan, kalau pun kita ni dah tua, tak muda, tapi kita masih ada masa hidup kakak sebelum tiba masa mati ya. Qabla mautika. Ustaz nak kaitkan dengan pelajaran kita ini, ni masa lapang. Masa lapang yang mempengaruhi iaitulah usia kita, bukan sekadar anak-anak. So rebut 5 sebelum 5. Sampai Nabi sebut dalam hadis yang lain, nikmatani maghbunun ala kasiri minan nas, 2 nikmat yang sering kali manusia teralpa, terleka, termis ataupun terlepas pandang. Nabi sebut nikmatani, 2 nikmat. Nabi bilang nikmat itu ialah al-faraq, nikmat masa terluang. Hargailah masa anda sebelum anda disibukkan dengan tanggungjawab yang lebih besar. Kalau dah ada anak tak sempat kita nak mengaji. Mungkin kalau dah ada anak tak sempat pun kita masa macam ni. Sekarang masih single, adalah masa. Tapi kalau orang berkenduk ada anak pun dia ada masa untuk mengaji. Betul Nabi katakan al-walad, anak ini akan jadikan kamu apa dia? Makhbalatun, jadi kamu bakhil. Anak punya pasal dia bakhil sedikit. Kenapa? Dulu kita simpan-simpan duit untuk anak, untuk masa depan anak. Tu anda sampai nak sedekah pun kadang-kadangnya berkira. Kenapa? Anak. Ada 4 tu Nabi kata, anda nak sebut dulu bapa tak pergi kuliah, sibuk jaga anak. Kadang-kadang Allah uji salah satunya sebab anak. Tapi bukan jadi alasan orang boleh bawa anak pun dengan kuliah maghrib. Ada orang boleh bawa anak pun pergi clubbing. Jadi 2 situasi. Bawa anak pergi karaoke, bawa anak pergi kelab malam. Orang ni bawa anak pergi kuliah dengan Ustaz Wadi Anwar dan Sumbang. Semua bergantung kepada pemimpin keluarga tadi. Jadi cukup hadis yang banyak, ayat yang banyak yang bertemakan masa lapang yang mempengaruhi usia kanak-kanak. Page yang 41, 141, adalah wajar sekali atas para pendidik untuk menggunakan peluang masa kosong tadi sepenuhnya bagi anak-anak supaya mereka dapat memenuhi masa-masa lapang itu dengan gerakan-gerakan yang boleh menjadikan badan mereka sihat dan segala anggota mereka menjadi kuat agar badan-badan mereka menjadi cergas. Apa maksud dia ni, Zakir? Dari sudut solusi ni, ini punca berlaku masa lapang. Yang anak dia suka bermain-main, berkejar-kejaran, ke sana kemari, kemudian panjat pokok, berolahraga, bermain dengan pelbagai permainan, termasuk bermain bola dan sebagainya. Dia beritahu memang fitrah budak. Jadi kalau kita tidak susun, bukan sekadar main olahraga, bukan sekadar main bola, panjat pokok tak ada lah, pokok pun tak ada, dia duduk rumah flat. Nak kapur dulu lah. Kita balik sekolah, panjat pokok dulu. Sebelum sampai ke rumah, mandi sungai dulu. Tuan-tuan sungai pun tak ada. Orang kapur. Anak ni anak peneroka Fekra. Orang kapur. Kak Hidayah tak apa, dia orang Breaksfield. Orang ni orang Subang. Mana pokok getah pun tak kenal. Nak bagi, tapi ada permainan kakak kan. Permainan adik, main batu seremah ke. Budak-budak sekarang ini main PlayStation, main game macam-macam. Sampai dia sanggup tak makan tak apa. Kalau kita bagi ni natarima ni, tahu benda ni, natarima ni, benda halah ni, ya Allah, sampai pukul 3-4 pagi duk main PUBG. Dia duduk dalam bilik, mana Lik Sa'ala dia main dengan kawan dia kat Kedah. Tengok kau main dengan siapa, boleh main dalam ni, macam-macam permainan. Ustaz pun tak tahu program apa ni, games ni. Kakak pun kadang-kadang minat main. Abang main minat, cikgu lagi minat, duduk tengok meeting duk main game. Aku pening kepala lah. Sikit saya game pun tak tahu. Bukan nak bagi tahu kolot, tapi ada masa dia tu duk main susun tahu teruk tadi. Macam-macam game saya. Kita pun tak follow sangat. Tapi nak bagi tahunya fitnah kak. Fitnah. Duk dengar khutbah main game lagi. Kita duduk khutbah punya semangat. Dia duk tahu ke? Aku rasa nak baling tongkat ni. Ni fitnah, fitnah. Tutup dulu telefon, dengar khutbah tu. Kakak kalau tak percaya, apabila suami balik hari Jumaat, kakak tanya tajuk je. Tak payah tanya intifati pengajaran khutbah yang kedua, kakak tanya tajuk. Tajuk khutbah pun tak tahu. Engkau dia main game. Ini bagi suami yang suka main game. Ada perempuan suka main game, bukan salah untuk release station, tapi jangan sampai melarakan. Sampai ustaz kata, jangan sampai jadi najis.
Ustaz Zaid dulu kot dengan apa dia, dengan Zizan kan, main gitar dia tanya, jadi dia ulang, jangan sampai jadi najis. Gitar tu tak najis, najis kena samuk lah, main tu main jadi najis sampai tak semayang. Hadirin sidang jemaah, ni cerita pasal apa Zaki? Pandai masa. Kalau kita bagi masa untuk anak kita 2 hari tak makan pun tak apa, dia duduk main dalam bilik. Mau ajak makan pun tak keluar sebab dia minat, dia excited, dia teruja. Bahkan ada versi yang menyatakan waktu mereka menembak mati orang dalam masjid tu, secara hidup tahu adalah pengaruh daripada PUBG. Di Belanda ke New Zealand hari tu kan, dalam masjid tu dia tembak sebab dia terpengaruh dengan keganasan itu sendiri. Jadi kena kontrol sikit. Jadi isi dengan perkara yang berfaedah. Kalau ikut kitab kita ini, dia kata dengan gerakan-gerakan yang boleh menjadikan badan dia sihat, anggota mereka menjadi kuat, agar badan mereka menjadi cergas. Lengkap ataupun paragraf yang ketiga. Jika mereka tidak mendapat tempat-tempat untuk bermain dan berolahraga yang bersih, ataupun tidak ada kelab-kelab yang sesuai untuk beriadah, dan juga membentuk kekuatan ataupun kolam-kolam air untuk belajar berenang, ataupun padang-padang untuk kecergasan badan dan gerakan-gerakan yang lain, kelak tentulah mereka akan bercampur baur ataupun bercampur gaul dengan teman-teman yang jahat, kawan-kawan yang rosak dan berbahaya, dan yang demikian akan tentu sekali membawa ke mereka kepada kecelakaan dan penyelewengan. Kita tak buat penjadualan untuk dia. Nombor tambah dia nak berkawan dengan kawan yang jahat. Ada pelajar budak tu baik, tapi apabila dia dapat kawan jahat, hari sekali dia merempit juga. Dia isap weak dulu. Walaupun budak itu di sekolah rendah memang dia pandai, nombor 1 semua. Kita nombor 1 juga, nombor 1 dari belakang. 31/31. Dia nombor 1 semua. Rakam nombor wahid. Darjah 1 sampai darjah 6. Sampai darjah 6 tu memang best student lah. Jenis budak ulat buku. Maknanya darjah 6 pun nombor 1. Tapi masuk habis darjah 6, dah jahanam dah. Faham? Duduk 1 sampai darjah 6 memang top 5 lah. Memang dia memang pandai, punya budak akademik, budak-budak jenis cerdik lah. Duduk sampai darjah 6 saja. Habis darjah 6 masuk tingkatan 1 dah jahanam. Tak faham juga. Aku tekan 2 kali dah tu. Faham tak? Anak dia apa? Dah jahanam dah. Satu lagi, anak dah apa? Dah jahanam dah. Ada 2 tu. Dah darjah 6 dah. Singkatan dia. Dah darjah 6 dah. Anak dah apa? Dah jahanam dah. Jadi kita faham lah tu. Ada budak darjah 6 dah jahanam dah. Dia melakukan zina. Kenapa? Dia tengok gambar porno. Mak ayah ni suka. Kemudian dia tinggal. Dia pergi pejabat. Semua pergi pejabat. Orang-orang elit. Orang-orang kayangan. Jadi anak ni pun tengok. Apabila tengok budak ni dia suka tiru. Dia tengok Superman kan. Pakai sayap boleh terbang. Dia terbang. Akhir sekali jatuh bangunan. Dia suka tiru. Memang tak biar budak suka tiru. Dia pecahkan vandalism tu, apa ni kerusi tu, dia suka tiru. Dia tengok dia tiru. Jadi dia tengok action tu dia bertiru. Dia panggil pelajar pada dia buat zina tau. Umur darjah 6 dah jahanam. Faham tak apa. Jangan sampai 12 tahun dah jahanam dah. Ceritanya iaitulah rosak kerana kita tak isi dengan pelbagai program yang boleh bagi manfaat. Dan dia sebut kalaulah tidak boleh ada kolam. Ada kolam kat rumah Abang Ali. Ada kolam. Kolam ni rumah Datuk Yusuf Haslam je. Kalau dululah tragedi Oktober. Dua-dua jenis kaya lah. Mau kita bukan kolam. Kolah. Jadi boleh juga pergi dekat UAE tu, sewa lah, bayar RM5 ke untuk ambil sunnah. Alimu auladakum ar-rimayah was-siba wa rukubul khayl. Ajar anak kamu berenang, menunggang tuga, menunggang kuda dan memanah. Jadi kita nak berenang macam mana? Tak ada kolam. Jadi ada tempat alternatif. Ini contohlah. Kalau dia kata aktiviti-aktiviti yang boleh berenang, kemudian ataupun kolam-kolam air, ataupun padang-padang, ataupun boleh membentuk kekuatan. Kalau Nabi kata ajar anak kamu 3 ni dalam membentuk otot-otot ataupun al-aqlus salim fil jismi salim, akal sejahtera lahir daripada abdomen, body yang sejahtera, maka dia seiring. Bukan sekadar al-mu'minul qawiyyu. Nabi kata seorang mukmin yang kuat khairun wa ahabbu indallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang dhaif. Jadi Islam suruh juga kita beriadah. Kalau tak boleh nak beli kuda, ada kat Tafiz sana tu ada. Kita nak amal sunnah Nabi sampai dia bela kuda. Ada 10 ekor supaya budak biasa naik kuda. Sunnah. Sampai ada dalam ayat Quran tu, wa'idul mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair, daripada kuda-kuda perang. Persiapan kelengkapan kamu dengan kekuatan. Cerita pasal kuda.
apa ni, cerita tentang kuda pada waktu subuh dia menyerang sampai musuh tu lari, wal adiyati dhabha famuriyati qadha. Bukan sekadar dalam ayat dan Quran, cerita tentang kuda, kelebihan berkuda. Sahabat boleh naik kuda sampai boleh panah. Kita bukan naik kuda nak panah, pil kuda adalah nak kita tahu budak-budak feldah. Jadi kita akan cerita sikit kelebihan dalam mungkin berkuda, mungkin memanah, begitu juga dengan mungkin berenang. Sebelum nak masuk, isi dengan aktiviti lasak, isikan dengan solat. Kita akan tengok hikmah solat, isi masa anak secara tak langsung. Solat dia berkaitan dengan indibatul waqt, tepat waktu, disiplin waktu. Solat kena ada waktu. Oh tidak, tak ada disiplin dah. Daripada pagi sampai ke malam, subuh, zuhur, asar tak kira. Yang penting main. Tapi apabila didisiplinkan, ni nak habis dah ni, kuliah zuhur, lepas ni nak solat pula sampai pukul 2 sebab nak masuk pejabat. Ada disiplin dah. Nak semayang boleh, jangan sampai pukul 5 sebab pukul 4:52 asar. Dah pukul 5 zuhur tak semayang. Jadi semuanya itu berkaitan dengan kesihatan, berkaitan solat dengan waktu. Semuanya kita akan kupas dalam excellent pray pada bulan depan. Yang baik daripada Allah, kurang baik kelemahan ana. Aqulu qauli hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.